This is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus, daripada bab yang kedua, daripada ayat yang ke-25 hingga ayat ke-28. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab Versi Borneo. Yesus menjawab, "Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud semasa dia dan mereka yang berada bersamanya kekurangan dan kelaparan? Dia masuk ke rumah Allah sewaktu Abiatar berjawat sebagai imam besar lalu makan roti persembahan. Meskipun perbuatan itu dilarang kerana hanya imam dibenarkan makan roti itu. Daud juga memberikan roti itu kepada mereka yang ada bersamanya." Yesus menambah, hari Sabat diwujudkan untuk manusia. Bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Apabila kita menonton daripada video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang hari Sabat dan adakah Yesus dan para pengikutnya melanggar hukum hari Sabat. Dan di situ saya terangkan bahawa tidak, kerana apa yang dilakukan ialah mereka telah melanggar tradisi orang Farisi. Jadi dari sini kita melihat jawapan Yesus kepada respon orang Farisi apabila mereka melihat para murid Yesus memetik bulir gandum dan menuduh murid-murid Yesus melanggar hukum Sabat. Dan daripada jawapan ataupun respon Yesus kepada orang Farisi ini, saya memperhatikan ada 3 perkara yang kita harus perhatikan tentang perbandingan tentang hari Sabat. Yang pertama ialah keperluan asas lebih penting daripada hari Sabat. Di sini kita perhatikan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud? Dan di sini Yesus cuba merujuk mereka semula ke dalam firman yang mereka sendiri percaya. Dan Yesus memberikan contoh bagaimana Daud dan para pengikutnya apabila mereka diburu oleh Saul ingin membunuh Daud dan Daud melarikan diri, dan apabila mereka berada di rumah Allah, mereka semua kekurangan dan juga mereka lapar. Oleh itu mereka pergi ke berjumpa dengan seorang imam, dan kalau kita merujuk dalam 1 Samuel bab yang ke-21 ayat yang pertama, di sana dinyatakan imam dia ialah Ahimelek. Dan tetapi Yesus berkata di sini bahawa imam besar pada masa itu ialah Abiatar. Dan bagaimana kita ingin menyelesaikan hal ini? Begini, kalau kita melihat Abiatar ialah anak kepada Ahimelek, dan Abiatar bukan hanya anak kepada Ahimelek, imam besar pada masa itu, dia anak dan dia juga protegi, dan juga dia akan bakal menjadi imam besar. Oleh itu secara tidak langsung Abiatar juga yang in the process of transition, dia juga akan dipanggil sebagai imam besar. Oleh itu apabila Yesus merujuk dalam cerita ini, Yesus menyatakan bahawa imam besar pada masa itu ialah Abiatar. Tetapi apabila kita melihat dalam 1 Samuel bab yang ke-21 ayat yang pertama, Ahimelek. Dan ini kerana Abiatar ialah anak protege dan juga akan menjadi bakal imam besar pada masa itu. Dan saya percaya yang Abimelek berada pada tempat kejadian apabila Daud bercakap dengan Ahimelek. Dan apa yang dilakukan ialah Ahimelek juga mengatakan bahawa mereka tidak ada makanan pada masa itu, tetapi mereka ada roti persembahan yang 12 roti yang diletakkan di tempat kudus, yang di hadapan dengan tempat yang paling kudus. Di sana diletakkan ada 12 roti untuk menadakan 12 suku orang Israel. Dan imam besar pada masa itu dia berkata, kami tidak ada makanan kecuali ada roti yang dipersembahkan, roti kudus yang dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Itu saja roti yang dia ada. Dan Daud meminta untuk memakan roti daripada roti persembahan itu. Oleh itu dia memberikan roti kudus itu yang sepatutnya hanya boleh dimakan oleh imam besar dan juga para imam yang lain, tetapi diberi kepada Daud kerana Daud dan juga para pengikutnya sangat memerlukan makanan pada masa itu. Dan di sini Yesus menggunakan contoh dalam perjanjian lama, tidakkah kamu membaca, ditanyakan kepada orang Farisi. Dan ini kerana mereka serba kekurangan dan kelaparan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa keperluan asas manusia itu lebih penting daripada keagamaan dari segi hari Sabat. Ini tidak bermaksud hari Sabat tidak penting, tetapi kalau dibandingkan dengan keperluan asas manusia, keperluan itu akan menjadi keutamaan lebih lagi daripada menyambut hari Sabat. Dan ini kita boleh perhatikan dalam ayat yang ke-20 ke-26, yang separuh yang terakhir itu, Daud juga memberikan roti itu kepada mereka yang ada bersamanya. Dan begini, kalau dalam Alkitab melihat bahawa Daud memakan roti yang sepatutnya hanya boleh dimakan oleh para imam, tetapi dia memakan roti
itu oleh kerana ada keperluan dan ada mereka lapar pada masa itu. Jadi begini, kalau kamu ingin kalau kamu ingin menuduh Yesus dan para muridnya melanggar hari Sabat, bagaimana pula dengan Daud? Tidakkah kamu juga akan menuduh dia begitu? Dan dengan memberi contoh begini, Yesus menyatakan kepada mereka dan kepada kita para pembaca bahawa keperluan asas manusia lebih penting lagi daripada hari Sabat. Ini tidak bermaksud hari Sabat tidak penting, tetapi kalau dibandingkan dengan keperluan asas manusia dan juga hari Sabat, keperluan asas kita lebih penting. Dan di sini kita melihat Daud dan para pengikutnya berada dalam keadaan kekurangan dan kelaparan. Yang kedua yang saya perhatikan di sini ialah kehidupan manusia lebih penting lagi daripada hari Sabat. Ini Yesus nyatakan dalam ayat yang ke-27. Hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Dan di sini dikatakan, di sini kita melihat hari Sabat diwujudkan untuk manusia. Maksudnya hari Sabat harus melayani kita, bukan kita yang melayani hari Sabat. Dan ini kita boleh perhatikan dalam setiap firman. Contohnya kalau kita lihat dalam apabila Sabat mula-mula diperkenalkan, itu dalam Kejadian bab yang kedua, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Di sana pada hari ketujuh Tuhan berehat, dan itu juga digunakan sebagai konsep Sabat. Tetapi kalau kita perhatikan, manusia diwujudkan ataupun diciptakan pada hari ke-6. Jadi manusia diciptakan dahulu, barulah pada hari ketujuh Sabat itu ada. Jadi kita melihat manusia diwujudkan dahulu sebelum hukum Sabat ataupun konsep Sabat itu diperkenalkan. Begitu juga kalau kita melihat apabila Tuhan memberikan hukum hari Sabat dalam The Ten Commandments, 10 hukum. Hukum yang keempat ialah menjaga hari Sabat. Itu ialah selepas orang Israel dipanggil sebagai satu nation, dipanggil sebagai satu bangsa Israel. Selepas kewujudan bangsa Israel, barulah hukum diberi. Manusia dahulu, barulah hukum diberi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan manusia lebih penting daripada hari Sabat. Begitu juga kalau kita lihat di dalam Yesus, dia pernah memetik dalam Matius bab yang ke-9 ayat ke-13 dan Matius bab yang ke-12 ayat ke-7. Yesus selalu memetik dalam Hosea bab yang ke-6 ayat ke-6. Dan ini konsep juga lebih kurang sama dengan berkata begini, aku mengkehendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Aku mengkehendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Apa yang dinyatakan oleh Yesus apabila dia memetik dalam Hosea bab yang ke-6 ayat ke-6 ialah korban sembelihan tidak boleh lebih penting daripada belas kasihan. It is the mercy is more important than sacrifice. It's not that ini tidak bermaksud korban sembelihan tidak penting pada masa itu, tetapi kalau dibandingkan dengan belas kasihan lebih penting lagi daripada korban persembahan. Begitu juga dalam konsep ini, nilai kehidupan manusia lebih penting lagi daripada hari Sabat. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah pencipta Sabat lebih besar ataupun lebih tinggi lagi daripada hari Sabat itu sendiri. Ini maksud saya, apabila kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kita memperhati bahawa Tuhan Yahweh yang memberikan hukum ini kepada manusia. Siapa yang menciptakan hari Sabat ialah Tuhan sendiri. Dengan Yesus berkata dalam ayat yang ke-28, jadi or because of that or for that's why, jadi anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan Yesus memanggil diri dia sebagai anak manusia, ini ialah gelaran tentang keilahian Yesus. Ini kamu boleh rujuk dalam Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat ke-14, di mana anak manusia dilihat sebagai satu istilah tentang keilahian Yesus Kristus. Dan dengan Yesus berkata bahawa dia anak manusia, ini juga bermaksud dia anak Tuhan. He is the Son of God. Dan oleh kerana dia the Son of God, dia ada kuasa dan juga authority. Dan apabila kita melihat dari segi sejarah, kita melihat bahawa Yesuslah Tuhan yang datang menjadi manusia. Yesuslah yang mencipta hari Sabat. Dan ini membuktikan bahawa Yesus sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, ada kuasa dan juga ada authority terhadap hari Sabat. Oleh itu Yesus berkata, jadi anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan di bawah, tetapi di atas hari Sabat. Yesus lebih besar dan lebih tinggi lagi daripada hari Sabat. Oleh kerana Yesus ialah pencipta hari Sabat, oleh itu Yesus boleh mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan hari Sabat. Apakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi 3
perkara ni yang saya ingin terangkan kepada kita tentang perbandingan tentang hari Sabat. Yang pertama ialah keperluan asas kita lebih penting lagi daripada hari Sabat. Yang kedua, kehidupan manusia lebih penting daripada hari Sabat. Dan yang ketiga, pencipta Sabat, iaitu Yesus Kristus, lebih besar dan lebih tinggi lagi daripada hari Sabat.